Puan, saya pun dah record. Biasanya mukadimah tu saya tak record lah kan, sebab random sangat. So saya dah mula record. So boleh tak tuan-tuan puan komen dah ready ke belum? Sebab hari ni saya nak mula dengan something yang agak berbeza sedikit. Okay, saya nak mulakan dengan something yang agak berbeza sedikit. Dia kenalah dengan jiwa kita. Okay, so dah ready belum? Dah ready belum? Ada lagi 13 minit untuk mukadimah. Alright, terima kasih sebab yang ingatkan. Pandailah kan, sebab kita tahu kita start pukul 12, mukadimah daripada pukul 11.30 sampai pukul 12 kan. Terbaik. So kalau semua dah ready, bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memberkati sesi kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pagi ini. Alhamdulillah hari ini kita ada 228 orang dan insya-Allah saya yakin dan percaya hari ini kita akan touch lagi 300. So let's make it happen. Okay, so ambil lah, share lah ke mana-mana pun, ke IG ke kan. Yang paling best ialah awak ambil tekan share tu, waktu pilih IG, waktu share, bagi tahu kan kita ada kelas kat sini. Alright. So Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah setiap hari saya berjumpa dengan ramai orang baru. Ramai juga yang setia bersama dengan saya kan. Saya nampak ada Mak Lang, moderator saya yang sentiasa menjaga kita punya kelancaran untuk sesi hari ini kan. Pada yang baru-baru pun welcome, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum babe. Yes, jangan lupa senyum. Itu yang paling penting. Sebab kalau masuk dalam sesi saya hari ni, bab-bab sedih, bab-bab negatif letak tepi. Macam mana serabutnya hati hari itu, walaupun you duk fikir pasal orang lain, tak apa, masuk je dalam sesi hari ni. Amalkan FAST. Okay, amalkan FAST. So F yang pertama adalah forget. Okay, kita lupakan sekejap hal-hal yang benda-benda lain, lupakan sekejap cikgu-cikgu lain. Sekarang awak dalam kelas saya, fokus kat saya. Eyes on me. Eyes on me. Okay, so F, forget. Dan yang kedua adalah A, attitude. So, attitude yang saya perlukan dalam sesi saya hari ni tak lain dan tak bukan adalah participation. Kan, participation. So, maksudnya, gunakanlah bahagian chat itu untuk berinteract. So, siapa-siapa yang rajin boleh buat nota, alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, bila kita kat TikTok, kita boleh pandang handphone ataupun tengok live saya guna landscape landscape. Maksudnya jangan macam ni. Kalau macam ni dia kecil. So kita landscapekan dan chat tu akan ada berada di belah kanan dan insya-Allah. So itu adalah attitude. So jaga kita punya participation kan. Kita punya adab kita. So jaga each other. So kalau you tahu jawapan dan saya tak sempat nak jawab, okay, tolong kawan-kawan. Sebab apa? Mindset kita apabila kita teach, kita akan ingat. Okay? F, forget. A, attitude. S, state of mind. So state of mind ini adalah 3 benda yang saya highly recommend adalah yang pertama, always be present. Always be present. Maksudnya sekarang tengah belajar, sekarang depan kelas, you fokus kelas, tak payah fikir benda lain. Handphone ke, ada mocik-mocik ke, nak tracking ke apa, kalau benda tu tak urgent, tak perlu kita layankan dulu, fokus kat sini. Faham Ataupun sambil-sambil awak buat closing, kalau ada soalan, tiba-tiba ada benda yang you nak tanya, terus tanya. Lagi elok. Okay, yang pertama, always be present. Yang kedua adalah please move on. Please move on. So please move on ni maksudnya apa? Please move on ni adalah soal semalam. Hari ni dah 1 Julai tuan-tuan dan puan. Hari ni dah 1 Julai. So hari baru, bulan baru. Dah kan, kita buka buku baru. Jangan kita fikirkan lagi pasal Jun. Jun itu kita jadikan sebagai apa? Sebab tu kadang-kadang kita bawa kereta kan, dia ada side mirror, ada cermin belakang. So cermin mana yang kita kena tengok selalu ni? Cermin depan ke, pandang depan ke, cermin belakang ke, cermin kiri dan kanan. So mestilah kita akan tengok depan. Tapi adakah langsung kita tak boleh tengok kiri dan kanan, tengok belakang? Kena juga tengok-tengok juga. Sebab apa? Nak double check kan, selamat ke tidak, ada kereta ke tidak kan. Sebab apa kita nak buat keputusan ni, kita check balik. Okay, hari tu aku pernah buat macam ni, hasil dia macam mana?
Itu kegunaan cermin belakang, cermin tepi. So sejarah tu wajib ada. So janganlah kita forgetkan langsung. Jadikan benda tu adalah kita punya iktibar. Faham tak ni? Dan yang ketiga adalah don't overthink. So yang pertama, always be present. Yang kedua, please move on. Okay, please move on. Dan yang ketiga adalah don't overthink. Soal esok jangan risau. Hari ni 1 Julai, besok macam mana? Esok jangan risau. Faham tak? Esok jangan risau. Esok lah. Yang paling penting adalah hari ni, sekarang. Faham tak? So kalau hari ni kita dah ada planning nak buat kelas, join kelas, belajar dulu, betul, tanya soalan yang betul, insyaAllah dapat jawapan yang betul. Kita ni kadang-kadang nak tanya soalan betul, kan? Kita dah nak tanya soalan tu bagus. Cuma kadang soalan yang kita tanya tu soalan yang kita terlalu general. So saya pun nak bantu pun susah juga, kan? Saya nak bantu pun susah sebab apa? Soalannya contoh, macam mana nak buat closing? Tuan-tuan dan puan, saya bercerita 23 episod cerita pasal closing saja. So yang mana satu ni? Yang mana satu ni yang tuan-tuan puan nak sebenarnya? Sebab itu kalau boleh be specific, tanya soalan dengan jelas dan insya-Allah you akan dapat jawapan yang betul. Alright? Dan T yang terakhir, F forget, A attitude, S state of mind, dan T yang terakhir adalah tolong sampaikan balik pada sahabat-sahabat kita yang lain ilmu-ilmu yang anda dapat hari ini. Okey, ilmu-ilmu yang anda dapat hari ini tolong sampaikan pada orang-orang lain, insya-Allah. So boleh ke? So itu adalah persediaan-persediaan kalau nak join kelas saya. Tolong ikut SOP yang saya dah cadangkan. So siapa-siapa yang baru masuk, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And Syafiqah, and Adam, siapa lagi? Biskov, and Aizat. Thank you so much Mr. Pagogo, and Shikin Maidin, MCWA94, Kulin, kan, Pretty Zinta. Wow, nama kelas you all. Squad Zoo, Tasnim, D. Thank you so much. So untuk pagi ni saya nak try buat dan cuba konsistenkan. Okay, so boleh tak kalau sama-sama kita relax, tarik nafas, tenangkan diri, dan kita nak sama-sama baca doa duha. Boleh? Kita nak sama-sama baca doa duha. Sebab apa? Saya yakin dan percaya masih sempat lagi ke duha? Masih sempat kan? Belum pukul 12 lagi. So kita ambil waktu ini untuk kita sama-sama baca doa sama-sama. Alright, so jom kita tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah.
pekan waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. So terima kasih semua yang baca doa sama-sama, dan semoga apa yang kita doakan dalam doa duha itu very powerful, doa yang sangat bagus, sangat best. Okay, so insyaAllah Allah berkati dan pemudahkan apa yang kita nak dalam doa tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Alright, so ingatkan saya jika saya terlupa baca doa. Okay, so insyaAllah lepas Al-Fatihah kita akan baca doa sama-sama, dan mungkin doa yang saya akan pilih memang doa duha lah. Dan kenapa doa duha, tuan-tuan? Doa duha ni adalah satu doa yang bagi saya sangat powerful dari segi pemilihan perkataannya, baik yang ada dalam doa duha tersebut. Dan untuk orang-orang berniaga ni memang kalau boleh kita amalkan doa duha. Dan ingat, doa duha ni diamalkan bukan hanya sekadar untuk murah rezeki semata-mata, tapi apa yang saya dapat adalah kita buat doa duha untuk kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Kan, makin banyak kita berterima kasih pada Allah, makin banyak kita ucapkan, kita zahirkan kita punya syukur pada Allah, Allah akan bagi lebih banyak lagi kat kita, lebih banyak lagi kat kita. Sebab tu untuk permulaan mungkin kita bolehlah start dengan rasa macam okey lah, aku nak murah rezeki, kita baca doa duha. Tapi lama-lama you tak boleh stay kat situ. Sebab apa? Kalau you hanya sekadar baca doa duha nak murah rezeki, okay, takut-takutnya nanti bila rezeki yang you harapkan tu tak dapat, you stop buat doa duha. Okay, so insyaAllah saya akan start dengan bukan cara baru lah. Maksudnya kita start dengan Al-Fatihah. Tolong ingatkan saya untuk buat doa duha, supaya bayangkanlah hari ni kita ada 250 orang. So kalau lah 40 orang, setiap 40 orang itu akan ada seorang yang makbul doanya. So kalau lebih kurang ada 200 orang, pasti ada 5 orang yang akan sama-sama makbulkan ataupun diangkatlah doanya itu, insya-Allah, dan diterima. Dan semoga keberkatan daripada orang-orang yang diangkat doa ini kita semua pun dapat sekali. Boleh? Alhamdulillah. So terima kasih juga pada semua orang yang yang memberikan hadiah, memberikan gift. Dan semoga Allah mudahkan urusan tuan-tuan puan-puan. Walaupun gift itu mungkin hanya sekadar satu rose ke, tak apa, insyaAllah. So apabila kita niatnya baik, Allah akan bagi yang lebih baik. Okay, Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan, so apabila whiteboard ini sudah keluar, ini tandanya kita dah mula serius. Kita pun dah pukul 12 dah. So itu waktu-waktu yang dah sap-sap ngam soy lah orang sebut, kan. So kita nak belajar sama-sama. Okay, alright, so bismillahirrahmanirrahim. So apa khabar tuan-tuan dan puan? Semua sihat ke? So kita tak nak suara macam kecil je, dah full volume saya ni. Oh ya ke? Okay, slow lagi ke? Ke cukup dah? Comel buat hari ni. Allah, terima kasih. Suara okey ke? Okey kan? Alhamdulillah sihat. Suara macam kecil je. Macam perlahan sikit. Macam perlahan sikit. Okay, so sekarang okey dah. Saya takut nanti kalau kuat sangat dia clipping. Dia lagi suaranya jadi tak best. Okay. Alright. So siapa kena buka habis sound sir. Jangan. Sebab saya punya dia punya limit tu, kalau dia sampai merah, suara saya akan terpatah-patah. So benda tu tak best. Nanti dia sakit kat telinga. Sound lagu tadi kuat se. Oh, sekarang dah okey kan? Sekarang dah okey kan? Pakai earphone dengar. Kalau ada earphone, alhamdulillah. Tak ada earphone pun tak apa. Don't worry. Okay, jom. So bagaimana nak bangkitkan balik anak tim? Okay, bangkitkan kembali tim. Okay, kembalikan ataupun bangkitkan kembali anak tim. So awal-awal bulan ni, alhamdulillah memang sesuai sangatlah tajuk ni. Sesuai sangat tajuk ni. Sebab apa? Satu, kita ni ada target kita nak capai kan. Kita ada target kita nak capai. Kita ada benda kita nak achieve untuk bulan ini, betul lah. So kita dah tahu bulan lepas kita tak boleh do sorang-sorang. So kita perlukan dengan anak tim kita. So alhamdulillah,
kali ni kita buang ego kita, kita buka buku baru. So macam mana nak ajak balik anak-anak tim kita ni? Okay, so yang pertama tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak tuan-tuan puan buat adalah memang kena ada planning lah. So target target untuk bulan Julai ni macam mana? Target untuk bulan Julai ni macam mana? So target ni kena ada. So jangan takut dengan target, jangan takut dengan target, jangan benci dengan target. Target ni sangat penting. So kalau you nak team you jelas, target ni kena ada. Sebab apa? Target ni dia lebih macam roadmap lah. Kena ada roadmap. So target ni pula adalah kita punya destinasi. So jalan apa nak pilih itu adalah kita punya roadmap, perjalanan, roadmap kan. Jalan nak pilih yang mana. So roadmap ni pula fokus kepada so mungkin sebelum ni tuan-tuan, mungkin sebelum ini kita terlalu tekankan kepada sales. Kan? Terlalu fokus kepada sale. Kan? So bila kita terlalu fokus kepada sales dan kita faham hari ni, musim ni, waktu ini orang nak membeli tu agak susah, kita kena terima hakikat. Kan? Orang membeli untuk waktu ini agak susah. So adakah disebabkan waktu ni susah orang nak membeli akan menyebabkan kita tak capai target? Tidak sebenarnya. So apa kata kita larikan fokus dia daripada kita pasal sales semata-mata, kita cari fokuskan macam mana. Contohlah kita nak satu hari berapa sale, kita nak 2 sale je setiap hari. Berdasarkan target yang kita dah letak, kita perlukan 2 sales. Nanti kita akan buat kira-kira, kita perlukan 2 sales. So daripada kita dah fikir 2 sale ni macam mana, 2 sale ni macam mana, 2 sale ni macam mana, apa kata kita ubah mindset diorang, ubah mindset kita. So nak dapat 2 sales ni biasanya kita ambil hukum Pareto. Kita ambil hukum Pareto mungkin 80-20. So daripada 10 orang kan yang kita approach, InsyaAllah nak dapat 2 orang sales ini, kita at least kena kali 10. So maksudnya 10% lah. Kan kita ambil Pareto 80 hasil yang kita dapat daripada 20 orang tim kita. Contoh maksudnya apa? So kalau saya cerita pasal tim, kalau tim kita ada 100 orang, kan 20 orang saja yang akan sumbangkan pada total target sales. Contohlah, kan kita target nak buat 10,000. 20 orang ni yang buat 8K dan another 80 orang yang senyap ataupun yang tak tahu nak kena buat apa, yang belum bangun tu, kan yang buat lebih kurang 2,000 saja. So you kena faham benda ni. So jangan stres dengan anak tim. Sebab apa? Memang ini hukum dia. Faham So ini kalau cerita pasal tim. Tapi kalau kita cerita pasal sales, saya nak daripada asyik kita cerita pasal sales, apa kata kita fokus kepada, so nak dapat 2 orang sales ataupun nak dapat 2 customer, kita kena jumpa 20 orang baru. Kita kena jumpa 20 orang baru. So ini je. Fokuslah kat sini. Macam mana aku nak dapat 20 orang baru setiap hari? Faham tak ni so far? So 20 orang baru ni nak kena buat apa? Buatlah marketing. Kan, marketing ada macam-macam. Buat konten ke, buat sharing ke, buat live ke. Yang penting awak ada 20 orang setiap hari. Dah. Lebih elok you fokus kat 20 orang baru ni daripada you serabut nak cari 2 orang sales. Faham tak ni? So kalau lah 20 orang baru ni langsung tak ada sales, tak apa. Yang penting you ada 20 nombor baru. Faham tak? So 20 nombor baru ni nak buat apa? Kan kita boleh follow up. Dan kenapa 20 orang ni tidak membeli? Rejection. Kenapa orang ni belum membeli? Rejection. So rejection tu kenapa? Mungkin disebabkan tak ada duit lagi. Tak ada duit. Tak ada duit. Dan yang kedua, belum percaya. Tapi proses you menjual dah bermula. 2 orang leads ke sis. Betul, Syeki. 20 orang baru. Tak kisahlah 20 orang. Maksudnya 20 orang ni you terserah lah. Mungkin you boleh buat 10 orang baru, 10 database. Tak kisah.
So kalau contohlah awak hari tu boleh buat 2 orang je orang baru, so 8 orang adalah database. Yang penting contohlah 2 orang baru, so kat sini kita kena tambah 18 orang database. Yang penting cari orang, bercakaplah dengan orang, presentlah orang, barulah betul. Faham tak ni? So ini untuk waktu-waktu macam ni lah. So susunkan untuk anak tim kita tu, ubah mindset dia. Jangan stres tengok sales. Jangan stres tengok sales. Tapi kita kena stres kalau kita tak buat apa-apa. So inilah ikhtiar tuan-tuan dan puan. Ni ikhtiar. Ini apa? Ini hasil. Ni result. Hasil tu rezeki. Rezeki datang dari siapa? Allah yang bagi. So kita tak boleh nak minta rezeki tu kalau belum lagi masanya. Belum masanya, belum belu lagi, dia takkan bagi. Tapi bila kita ada ikhtiar, cari 20 orang baru, 10 pagi, 10 petang, 10 malam, kan? InsyaAllah dapat. Tiba-tiba ya Allah bagi, tiba-tiba 2 sale. Orang PM, kak saya dah bayar Macam, sebab apa? Awak dah ikhtiar, dah usaha. Boleh? So kita ubah mindset kita. Okay, kita ubah mindset kita. Sebelum ini mungkin kita kejar sangat sales. So ini untuk anak tim untuk anak tim. So anak tim ni kita ni tak boleh garang sangat, tak boleh lemah sangat. Dia kena balance. So kita kena nampak bijak. Kita nak selesaikan masalah mereka, bukannya nak paksa mereka, tidak. So ubah mindset diorang, cetuskan mindset diorang, cuba berfikir dengan cara yang baru. Sebab mungkin sebelum ni kita dah push diorang untuk buat sale, tapi dia tak jadi. Faham tak ni? Okay, so para leader, okay ke? Dapat nampak sesuatu? So daripada kita duk fikir cerita macam mana nak buat sale, okay, sale akan datang, don't worry, cakap dengan dia. Tapi hari-hari awak kena jumpa orang baru. Jumpa orang baru tu maksudnya apa? Jumpa orang baru kena ada, dan jumpa dengan customer sedia ada pun kena ada. Maksudnya kena buat lah activity, money making activity tu, barulah ada nampak sale. Ini awak tak buat apa-apa. Nak buat live pun tidak, buat content pun tidak, buat posting pun tidak, mengharap saya masuk, kan? So susah lah. So contohlah kalau awak kata saya suka buat WhatsApp status je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Awak nak buat WhatsApp status ke, buat IG story ke, tak ada masalah. Tapi at least hari tu awak kena bercakap dengan 20 orang. Okay? Chrysalis, sir tanya lah daripada topik. Saya berkenan lah whiteboard tu, sir. Mana tahu, boleh tahu sir guna apa? Satu, saya guna pen tablet yang ini. So saya tulis kat sini. Dia akan ganti saya punya mouse. Dan whiteboard ini adalah whiteboard Microsoft Whiteboard. Okay. So kalau tak dapat, nanti tanya Jannah. Jannah dah tahu dah aku nak cakap apa. Okay. Alhamdulillah. So faham tak ni? So kali ni betulkan dari segi target ini. Tapi target ni bukan hanya sekadar target semata-mata, tapi target sediakan sekali dengan roadmapnya, perjalanannya sekali, nak kena buat apa. Faham Okay. So ini baru kita tahu, okay, sehari aku kena ada 20 orang baru, kan? Macam mana nak bercakap dengan 20 orang sehari? 20 orang sehari, macam mana nak bercakap 20 orang sehari? Faham? So contoh marketing ni, content, sharing, live. Inilah cara dia. Macam mana whiteboard tu jadi line macam kertas kajang. Cikgu account. Cikgu, saya boleh format cikgu. So kat sini kalau saya tak nak kertas account, saya nak kosong, dia jadi kosong lah, kan? Kalau contoh saya nak buat macam buat graf, saya boleh jadi kertas graf, kan? Kalau contoh saya nak melukis, dia boleh jadi diamond. Ada macam-macam, semua ada kat sini. Saya suka white rule lah. Dia nampak besar. So Pareto Law tadi saya kurang jelas. Okay, boleh. Okay, Pareto Law ni adalah, contohlah tim kita ada 10 orang. Okay, tim kita ada 10 orang. So 10 orang ni yang dalam WhatsApp group kita tu, contohlah kita letak target kita nak capai dengan tim kita ni 5,000. Okay, so memang kalau kita kira ikut capacity tim kita, 5,000 bagi 10, so satu tim kita ni ataupun satu orang hanya perlu buat 500 saja.
Betul tak? So kalau 10 orang, kita boleh capai 5,000. Ini jika atas kertas. Okay, ini jika atas kertas. Secara kajian ataupun real case study, 10 orang yang kita letakkan target nak kena buat 5,000 satu team, kan? Sebenarnya hanya 2 orang saja yang akan menyumbang almost 80%. Cuba kita buat kira-kira 5,000 kali 80%, 4,000. Seorang, 2 orang ni akan buat 4,000 dan 8 orang ini akan bahagikan yang 1,000 tadi. So nampak tak? So sebenarnya kita kalau boleh, setiap 10 orang yang kita jumpa, okay, dia hanya 2 orang je yang perform. So kalau you nak ramai lagi, lebih cepat lagi you capai target, you kena cari yang banyak 2 orang ini. So setiap 2 orang ni akan muncul di kalangan 10 orang. Faham tak? So kalau kita ada 100 orang, insyaAllah kita ada 20 orang yang aktif. Settle lah. Sebab memang 80 orang ni you tak boleh buat apa. Memang dia macam tu. So tak boleh marah mereka. Sebab memang 2 orang je lah yang perform. Faham tak maksud saya? Memang 2 orang je yang perform. So 2 orang ni lah yang kalau you nak banyak lagi sales, nak tingkatkan lagi target, ramaikanlah anak team tu. Dah. Faham tak? Boleh Alright, terima kasih. Itu je. Kita rasa macam, oh, tim aku ada 100 orang, kenapa susah nak capai sales? Sebab 2 orang je. 20 orang je. Kan? Faham Okay, so dapat tak? 8 orang lagi tu susah nak ubah. Dia bukan susah nak ubah, sebab dia tak ada rezeki lagi. Dia belum jumpa team lagi, jumpa tune lagi. Saya dah ada 100 orang, tapi tak ramai yang bersungguh. Carilah mai lagi Syaki. Carilah mai lagi Syaki. Jangan kita risaukan kenapa tak ramai yang bersungguh. Kita dulu pun, awal-awal kita berniaga dulu pun, sampai tahap sekarang ni, kenapa kita tak bersungguh? Satu, mungkin tak ada team, tak ada tanggungjawab, tak buat betul-betul. Tapi bila dah buat betul-betul, ada hasil, kita pun bersungguh. So daripada 100 orang yang kita recruit tu, kan, ini pun kadang-kadang kita tak salahkan 2 orang juga. Faham tak maksud saya? Okay, so nak cari orang yang betul itu kena filter. So bila orang tu nak kena filter, kan, daripada segi headline kita, tuan-tuan dan puan, cuba ngaku dengan saya, kan, masa kita buat headline ataupun nak cari team, kan, headline nak cari team, siapa masih guna headline? Siapa nak buat income geli-geli? Jom buat side income. Okay, goyang kaki, duit masuk. So kalau kita guna headline yang macam ini, kita gunakan tajuk-tajuk yang macam ni. Contoh, nak buat income geli-geli, nak buat side income, nak goyang kaki. So ini adalah filter. Ini adalah filter yang kita menarik orang-orang yang nak income geli-geli, nak buat side income, yang nak buat goyang kaki. Faham tak? So kalau contohlah kita menjemput orang-orang macam ni, sebab tu yang datang pun yang geli-geli. Ejen yang datang semua geli-geli, yang tak serius. Dan kadang-kadang yang datang geli-geli, menggelikan apa dia juga. So tak nak. Itu satu. Dan salah siapa ni? Siapa yang jemput dia orang masuk? Awak. Awak yang gunakan headline macam ni, bukannya orang lain. Faham tak? Nak buat side income, yelah, so orang yang datang tu semua yang bekerja sebab nak tambah side income. So salah dia ke? Bukan salah dia. Awak yang cari orang nak buat side income. Kenapa awak tak cari yang cari full timer? Faham tak? Kenapa awak tak cari yang full time? So full time apa? Carilah yang full time suri rumah. Memang time dia tu kat rumah, suri rumah. Faham tak? Barulah betul dia boleh buat income betul-betul. Waktu ni awak guna goyang kaki, duit masuk. Dia memang percaya. You kena faham, manusia ni dia memang apa yang awak janjikan, itulah yang dia buat. Dia senang goyang kaki lah.
Tak masuk pun duit. Oh, maksud saya kalau goyang kaki duit masuk ni dia menjahit. Kan, awak dah salah faham ni. Ada-ada je lah awak ni. Mana ada duit goyang kaki duit masuk kalau tak buat apa-apa. So kita kena menjahit. Lah, cakap lah menjahit. Saya tak kerti menjahit. Manalah saya tahu. Kan, orang duk follow saya pasal menjahit. Kan awak ni dah datang dari mana? Kita pula kena marah. Faham tak maksud saya? So hati-hatilah, kadang-kadang apa yang awak tulis itulah yang awak dapat. Faham tak? Ini nak orang yang kerja gila-gila, kan? Tapi headline-nya itu tidak mencari orang yang kerja gila-gila. So janganlah salahkan anak tim kita, tuan-tuan dan puan-puan. Anak kita nanti tak bersalah. Dia hanya masuk sebab apa? Dah awak jemput. Kan? Masuk dah awak jemput. Dah lah awak jemput dia masuk. Kan? Lepas tu tak bagi training. Kan? Lepas tu tak buat apa-apa. Dia pun macam, nak buat apa ni? Kau tahu tak? Aku masuk tim tu, otak aku jatuh. Lepas tu bila aku nak cari balik, hilang. Kan? Aku blur dah nak start macam mana. Dengan leadernya pun senyap. Dalam grup pun tu lebih kurang 10 orang. Kan? Itu pun aku tengok last scene pun dah dekat 2 minggu lepas. Tak faham tu. Kan? Ni nak ajar orang meniaga ke macam mana ni? Gitu. So pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Lepas tu nak tulis apa sir? Takut nanti tegas sangat orang lari. Okay, so biasanya headline-headline yang saya akan gunakan, saya suka guna headline-headline contoh lah kan. Jom jana 1,200 sebulan dengan support system yang contohlah dengan support system kan, ataupun dengan circle yang positif. Contoh. Okay, jom jana 1,200. Pemadam ni, sabar ya, sabar. Saya nak kena padam satu-satu. Okay, jom jana 1,200 sebulan dengan support system yang positif, ataupun circle, support dan circle yang positif. Ni satu contoh. Saya mencari 3 business partner ataupun 3 member ataupun 3 ahli baru. Bukan 3 ahli baru lah. 3 orang yang ingin belajar buat 10k dalam masa 90 hari. So macam tu lah. Kan? Sekarang kalau saya bekerja, macam mana nak buat headline macam ni? Relevan ke 1,200? Bagi saya 1,200 ni sangat relevan sebab ini adalah basic gaji. Dan kita tak cerita pasal puluh ribu, tak cerita pasal 10 ribu. Kita cerita pasal yang paling rendah, paling kecil, yang paling mudah. Orang pun kalau nak berniaga dengan kita pun dapat 1,200 setiap bulan. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Contoh, saya mencari 3 orang yang ingin belajar buat 10,000 dalam masa 90 hari. So nampak tak? So kita tak adalah overclaim sangat. Takkanlah kau dalam masa 90 hari ni tak boleh buat 10,000 in total. Betul tak? 10,000 ni kalau contohlah dia buat dalam 10 hari, satu bulan tu 3k je. Kan? 3k je. So bila 3k ni berapa? Sebulan bagi 30. Sehari 100. 100 100. Susah sangat ke nak buat 100? Susah lah kalau tak ada ilmu. Kan? Susah lah kalau tak ada ilmu. Tapi kan insya-Allah nampak lebih jelas. Betul tak? Kan? So kita tak overclaim 90 hari. Memang kita mengikut pengalaman kita, memang insya-Allah boleh capai. Betul tak? So kita mencari 3 orang. So kenapa 3 orang? 3 orang ni dia akan buat rasa macam eksklusif. Dan by the way, kenapa aku ajar pasal copywriting ni?
Kenapa aku belajar pasal kooperatif ni? So saya minta maaf guys saya minta maaf guys. Maksudnya 10k jumlah sales kan, bukannya income. Pelan-pelan Raf. Pelan-pelan. Biasanya okay, so kalau Raf tanya tentang income ke profit ke, biasanya saya akan bawa perjalanan dia macam inilah kan. So biasanya kalau contohlah 1200 itu saya akan start dengan sales dulu. Okay, saya memang suka start dengan sales dulu. Dah terror buat sales, lepas tu barulah kita cari profit. Profit maksudnya apa? Income. So dah bila terror dah buat profit 1200 ini, dan kita nak upgrade lagi, barulah kita upgrade kepada ad spend. Maksudnya iklan berbayar, marketing, budget marketing. Kena ada, kena fikir juga nak kena ada yang berbayar. Tak boleh nak free je. Faham Dan selepas itu, last but not least, barulah kita punya aim kita ni dah terror buat sales, dah terror buat profit, dah berani spend marketing 1200 setiap bulan, barulah kita nak bayar zakat. Bayar zakat 1200 sebulan, rasa-rasa sale kita berapa? Cuba kira, rasa-rasa zakat 1200 berapa? Cuba kira, tolong saya kira jap. Tolong saya kira juga. Okay. So inilah perjalanan saya. So minta maaf lah ya. Memang bagi saya suka melayan soalan kan. Sebab benda-benda macam ni adalah 48k. Terima kasih Tuan Saiful. So adakah kita suruh customer tu ataupun suruh agent tu cari sale 48k? Tak kan. Tapi kita buat apa? Kita start dengan okay, awak nak buat 1200 je. Dah terror buat 1200, buat sale. Betul tak? So dah bila dah buat sale, buatlah profit pula 1200. Betul? So itu salah satu cara bagaimana you nak bangkitkan anak team. So nampak tak? So sebenarnya walaupun kadang-kadang cerita pasal marketing lah, cerita pasal target lah, so ini semua adalah bagaimana you boleh kreatifkan kan, supaya customer tu ataupun customer, agent kita tu tidak stres hanya kejar sales. Faham? So contohlah, saya bagi lagi ilmu mahal. Kita nak buat sale, betul tak? Okay, so kita target nak buat 1,200 je setiap bulan. Okay, kita start dengan 1 bulan. Okay, dah terror buat 1 bulan, kita buatlah dalam masa 2 minggu pula. Dah terror buat 2 minggu, buat dalam masa 7 hari. Dah terror buat 7 hari 1,200, buatlah 1,200 so dalam masa 3 hari. Dah terror buat 3 hari, pushlah dia untuk paksa diri buat dalam masa 24 jam. Dah terror buat 24 jam, apa kata kita buat 1,200 dalam masa 4 jam? Waalaikumsalam CCTs, closing. Hi CCTs, terima kasih. So dapat tak sesuatu hari ni? Okay, so kalau korang dapat sesuatu hari ni, Alhamdulillah, hari ni kita ada 312 orang. Okay, tolong share dulu. So nak tanya, jika bayar zakat tu kita kumpul untuk setahun, setiap bulan pergi bayar zakat? It depend. So kalau awak dah layak untuk bayar 1,200 zakat setiap bulan, maksudnya awak ada profit 48,000, memang kena zakat lah. Memang itu dah kena zakat. Biasanya kalau zakat ni, tak silap saya, kalau kat Selangor 16k je. 16k. Ni kalau kat Selangor, cukup nisab dan haul. So kalau setahun itu awak ada 16,000 dan tak berkurang, itu kena zakat. Tapi kalau setiap bulan dapat 48,000 punya profit, saya rasa itu dah wajib zakat. Saya bukanlah orang yang pakar, tapi benda ni kalau dapat 40,000 profit setiap bulan kau dapat, memang kena bayar zakat lah. Kan? Memang bayar zakat lah. Okay, so ini ada 2 mindset kita yang kita develop. Masuk je zakat online, guna calculator. Terima kasih. Setuju. Macam mana nak bayar zakat? Fazil paling senang bayar zakat, pergi ke Maybank to you, cari payment, ada zakat. Pilihlah zakat ataupun dia ada pusat zakat dia. Pusat zakat Selangor tu untuk Selangor. Kalau untuk JB, cari JB, ataupun pergi terus ke website zakat pun ada juga.
48k sales bersih ke? Biasanya kalau zakat ni daripada sales bersih. Sales bersih. Income tax per hati je tu. Yelah, ini pun nama target, sis. So kalau kita dah buat sale, saya target 1,200 je kan. Bila dah buat sale 1,200, dah ada profit 1,200, dah berani letak marketing 1,200 kan. So kita nak bayar 1,200 zakat, memang sale kita dah 48,000. Itu. Tapi 48,000 ni selepas bersih sale bersih. Kalau untuk combo ada juga ke bayar zakat? Untuk company ada? Company ada? CIMB. Oh, ingat company tadi, CIMB ada. Paling senang pergi tu je lah, pergi pusat zakat masing-masing, negeri masing-masing, boleh bayar online. Buat account, bayar online. Income tax boleh claim nanti. Setuju. Terima kasih Din. Lebih afdal zakat gross income. Betul. Sebab kadang-kadang bagi saya kiraan itu spesifik tu sebab untuk kita claim kan, sebab ada bila kita guna sedia berhad tu kita boleh claim balik. Tapi waktu-waktu sekarang ni kalau belum terlalu besar, ambil roughly bayar lebih pun tak apa, sebab kita nak bayar yang lepas. Itu je. LHDN coming, welcome. InsyaAllah. Sebab tu kita buat 1,200 sale dulu. So mindset tu, sebab tu kalau dalam kelas saya ni kita tak adalah cerita pasal buat sale 10,000, 7 angka, 600 angka, tak ada. Mindset saya simple je. Ini nak bangkitkan team je kan. Kalau team tu, kalau kita cerita pasal 48,000 sales, memang takut lah. Faham tak maksud saya kan? Niat bis nak bayar zakat banyak-banyak. Amin. Kita bayar zakat, kita bayar cukai, semualah bayar, tak ada masalah. Don't worry. Bayar semua. Apa kita kalau berbisnes ni, bisnes betul-betul elok-elok. So bayar tax dulu ke zakat? Sebab kalau bayar zakat tu kita boleh gunakan untuk claim tax. Don't worry. Sebab tax pun memang kena bayar. So memang dalam accounting tu kita boleh claim zakat tu untuk bayar, untuk kita kurangkan tax. Boleh. Okay, sedekah juga. Sedekah dengan zakat kena dulu. Kalau bayar zakat, income tax kena kiraan, tak kena bayar, tapi daftarlah. Setuju. Enterprise boleh claim zakat 100%. Terima kasih Iana. Thank you so much. So boleh tak cerita SSM tak untuk business ni? Wajib ada lah. So kalau tanya saya, kenapa business kita ni tak pernah grow? Sebab satu, you tidak serius dengan business. So apa tanda kita serius dengan business adalah kita ada SSM. Dan SSM senang kot daftar. Mungkin sekarang ni susah sebab tak boleh keluar. Itu je. Sebelum ni, sebelum PKP, sebelum fasa 1 ke, ada je peluang buat SSM. Kenapa tak pergi buat? Kenapa tak buat? Itu je. Nak online je sekarang. Betul. So siapa yang rasa tak tahu nak buat SSF online, pergi grup Telegram saya. Saya akan share satu kawan saya yang memang jaga buat SSM. Let's go. Senang. Boleh Alright. So ingat, so ini adalah ilmu-ilmu yang saya share bagaimana tuan-tuan dan puan nak bangkit balik anak team, bangkitkan balik mindset anak-anak team kita ni untuk diorang lebih serius lagi. Mungkin sebelum ni kita terlalu kejar pasal sale kan. So poin yang kedua, poin yang baru tu saya nak cerita pasal, okay, cubalah cari 20 orang baru. Dapat sale ke tak dapat sale ke, itu adalah hasil dan rezeki. So 20 orang baru ni lah kita punya money making activity kita. Faham money making activity kita. So kalau 20 orang ni yang beli 2, so kita ada 18 orang yang belum membeli. So 18 orang yang belum beli ni mungkin disebabkan kerana belum ada duit, dia belum percaya. Itu je. Tapi kan kita ada 18. Tinggal follow up dan follow up. Simple. Kan? Alhamdulillah. Okay, so sekarang kita nak masuk part yang paling best dan menarik adalah apa sebenarnya kita nak bangkitkan balik anak tim kita tu. Okay, macam mana kita nak bangkitkan balik anak tim kita tu? So ada 4 cara. Okay, insyaAllah doakan saya Allahumma salli ala Muhammad. So ada 4 cara bagaimana nak balikkan anak tim. Okay, 4 step lah. Okay, 4 step nak bangkitkan anak tim. Alright. Daftar SSM perlu ada account bank ke? Kalau boleh ada.
Sayang lah kalau tak ada current account. Sayang sangat. Okay, semua dah ready ke? Cerita pasal SSM seronok kan? Faham. Sebab tu kadang-kadang SSM ni adalah tanda kita serius lah dalam bisnes. So kena ada. Kalau tak tahu, tak apa, kita tanya. Kan? So yang penting ada, insyaAllah. Okay, so dah ada ke semua? Dah ready? Tolong komen ready. Tolong komen ready. Saya nak tengok sahabat-sahabat kita dah ready ke belum? 300 orang ni. Share dulu. Kan? So biasalah tajuknya tu dia masuk pada pukul 12.30. So dah ramai orang tahu dah ni mukadimahnya itu 11.30 sampai pukul 12. So 12 tu kita nak masuk tapi akan dikacau oleh ramai orang. So tajuk yang sebenar-benarnya kita akan masuk pukul 12.30 sampai 45. Settle. So maafkan saya. Itulah kan. Kadang-kadang kau cerita pasal SSM, cerita pasal LHDN, cerita pasal accounting. Kan? Nak macam mana? Benda tu semua penting. Kan? Takkan saya kata, saya tak reti lah LHDN, saya tak reti lah account. Bukannya saya tak reti. Cuma untuk waktu ini, kan, kan, kita punya basic itu adalah buat sale je dulu. Buat sale dulu. So bila dah terus buat sale, duit dah masuk, okay, kita kena belajar accounting. Dah terus ada accounting tu dah balance. Pergilah gunakan accounting tu untuk bayar tax. So dah terus buat tax. So dengan tax tu kita nak buat apa sebenarnya? Orang yang bayar tax ni ada banyak gila kelebihan. Serius saya cakap. Nak buat loan senang, ada credit score, ada record, siap-siap ada orang offer macam-macam. Kan? So nak bagi grant pun orang tengok awak ni kalau konsisten tak bayar tax. So macam tu. So dah terus buat investment, ada banyak benda lagi. Nak kena ada juga HR, management. Faham tak? Kan? So insyaAllah, don't worry. Okay. So step yang pertama, macam saya cakap tadi, saya ulang balik. Yang pertama adalah kita kena set target baru. Okay, set target dengan anak tim kita. So set target bulan Julai macam saya cakap tadi. Dan yang kedua ni, macam mana kita nak come back balik pada anak-anak tim kita ni adalah dengan meraihkan, kan, appreciate dan share win bulan Jun. Appreciate dan share win bulan Jun. Faham tak? Kena appreciate. Maksudnya awak kena raikan. Contoh top agent. Walaupun awak ni setakat leader saja, tapi awak kena, okay, top agent. Walaupun tim kita ada 10 orang kan. Okay, 1, 2, 3. Tu top agent. Kan, agent paling aktif. Siapa? 1. Agent paling ramai follower. 1. Kan, agent paling banyak restock. Raikan lah. Raikan. Faham tak? Appreciate. Kan? So gunalah buat guna Canva, kan, ambil gambar diorang, buat raikan ejen-ejen ini. So kita buat macam ada CJ penghargaan, e-certificate. Kalau bulan lepas merosot macam mana sir? Jangan kita fikir pasal merosot. Walaupun merosot macam mana pun tetap ada sale, betul tak? Kan, tetap ada sale, betul tak? So raikan lah. Merosot tu dah merosot, nak macam mana? Sebab apa? Setiap awal bulan kita tak ada buat planning. Kita daripada awal satu hari, kita ada tak bagi semangat. So sekarang saya nak you appreciate, sebab benda dah jadi dah pun. Kan, appreciate diorang. Walaupun lah bulan kemarin, bulan yang sebelum tu sangat bagus, bulan kemarin drop. Dan drop tu, kan, kita tak boleh marah diorang. Sebab masa diorang tengah naik, buat sale gila-gila, kita tak cakap apa-apa. So bila drop, tiba-tiba awak nak cari pula, kenapa tak restock? Kenapa tak restock? So tak nak jadi orang macam tu. Kita tak nak jadi leader yang macam tu. Faham Contoh reward nak bagi ejen apa sir? Kalau reward yang kita nak bagi pada ejen adalah, tak kisah apa-apa sebenarnya, tapi 10% daripada untung. Okay, 10% daripada untung. Kalau lah susah sangat nak bagi reward, you bagi certification pun tak apa. Awak bagi e-certification, bagi dalam bentuk PDF. Lepas tu bagi apa? Bagilah KFC, Chocoja. Bagi KFC, Chocoja. Faham tak?
So ni top agent, agent aktif, agent paling banyak follower, agent paling banyak restock, agent rajin join kelas. Semua lah. Contohlah kalau boleh kita nak semua anak tim kita tu dapat penghargaan. Agent paling banyak stiker kan, tapi ada leader kedekut. Kalau leader kedekut, biar pi dia lah, tu kan leader. Yang paling penting kita ni kita ni yang kena tak boleh terikut. So contoh kita ada leader kedekut, takkan awak nak ikut follow leader awak kedekut lah. Faham tak? So awak lah yang kena jadi orang yang membetulkan balik situasi dan mengadakan satu culture yang bagus. Ini janganlah kalau leader awak bengong, awak pun nak jadi leader bengong. Kenapa? Leader kita tak boleh ubah. Kita boleh ubah diri kita sendiri. Kita boleh bantu build up baru culture anak tim kita baru. Ni yang saya tergeram ni. Kita ni asyik salahkan orang je. Kan tim bulan lepas sale jatuh, salahkan anak tim. Kan anak tim slow, kita salahkan anak tim juga. Padahal kalau anak tim slow tu sebab apa tau? Nak tak kalau saya jujur dengan korang? Boleh tak? Kenapa anak tim tu slow? Kenapa tim kita drop bulan lepas? Kenapa? Boleh tak saya share satu benda kenyataan dan ramai orang buat tapi dia tak sedar? Tahu tak kenapa anak tim kita slow? Kenapa tak drop sale kita bulan lepas slow? Drop. Sebab leadernya slow. Leadernya drop. Awak rasa, contohlah saya bagi contoh, awak rasa kita kena buat 10,000 sebulan dengan tim. Okey, 10,000 sebulan dengan tim. Retail awak berapa? Tim awak berapa? Tahu tak awak kena sumbang berapa untuk retail? Untuk capai sama-sama 10,000 ni. Awak seorang saja at least kena 3K tau. Dan 7,000 tu akan bahagi. Contohlah dengan kalau anak tim kita ada 10 orang, kita bahagilah. Okey, seorang 700. Anak tim awak kena buat 700 je seorang. Awak tu dulu kena buat 3,000. Awak dulu kena buat 3,000. So kalau awak tak ada angka, macam mana anak tim nak buat 700? Dah. Tapi ni tidak. Kenapa awak terlalu mengharapkan pada anak tim? Kan, sebab anak tim yang buat kerja. Awak lupa dah nak buat retail. Awak kononnya sibuk, saya kena buat training. Kan, saya sibuk jaga nanti saya bagi kata-kata semangat setiap pagi. Kata-kata semangat tu buat sendiri ke copy paste? Saya nak tanya. Kan? Link yang awak bagi tu link awak sendiri ke, awak yang buat kelas ke orang lain? So janganlah kata macam busy sangat. Awak tak ada busy sangat lah. Tak sampai lagi tahap busy sangat, belum lagi. So sabar. So kita dulu kena perbaiki, maintain dulu retail kita ni. InsyaAllah barulah anak tim tu go. Boleh ke boleh? Saya tak cakap semualah leader yang kat sini macam tu, tapi 80% memang buat macam tu. So Alhamdulillah dalam sesi saya ni 300 orang ini adalah orang-orang yang 5%. Yang hasilnya tu mungkin 85%. Sebab tu kita ada kat sini. Sebab tu anda ni adalah orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah tu untuk join kelas. Sebab di luar sana tu ramai lagi yang tak tahu tentang kelas ni. Dah bagi link tak nak masuk, tak nak follow, tak nak share. Dan saya marah tak? Saya tak nak marah buat apa? Tak guna pun nak marah. Sebab saya nak bersama orang yang 5% ni je. Saya nak bersama 300 orang ini je. So contohlah kalau impian saya nak kena ada 1,200 view saya ni, kan? And at least saya kena hari-hari buat, kan? Saya kena ada database yang 5% ni. Contohlah kalau dapat 1,000, mungkin saya kena ada follower 100,000. 100,000 subscriber kat saya punya Telegram. Saya kena ada 100,000 agent-agent ataupun student-student saya yang saya pernah buat kelas. Dan 5% daripada situ yang akan maintain join dalam kelas apa pun yang saya bagi. Saya pun ada set mindset macam tu. Sebab apa saya ajar benda ni? So adakah saya nak sedih? Alamak, hari ni 300 je. Bila nak nampak 1,000? So sebenarnya saya yang kena ubah. Saya yang kena banyakkan lagi orang follow saya. Dah. Simple. Betul tak? Tuan-tuan Rahman, kalau tuan kata sedama boleh lah, sedama ilmu mahal, ajar closing, memanglah orang nak join.
tanya balik masa saya 1 Jun, masa saya live, berapa orang je yang tengok? Sir, 10% tu untung dia ke untung kita? Untung kita. Sebab contoh kalau kita jual ke ejen, untung kita kan makin kecil kan. Takkanlah ambil untung dia, rugilah kita. So faham okay, good. So ingat point yang kedua, set target Julai. 2, appreciate dan share win untuk bulan Jun. Boleh tak ni? Masih follow dengan baik tak? Dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa ke. Niat saya cuma nak bantu anda buat duit je. Itu je. Faham saya nak bantu anda buat duit. Walaupun kadang-kadang ni kelas free. Tapi dalam kelas free ni pun, kalau tanya saya lah kan, saya tak ajar benda ni kat kelas berbayar. Saya tak ajar kelas ni kat kelas berbayar. Sebab kelas berbayar tu lebih bahagian teknikal dan benda-benda yang bermodul. So hari ni saya share ni betul-betul kebanyakan on a real case study. Dah saya share balik. Kan? Sebab kadang-kadang mungkin dalam kelas kita belum sampai tahap macam ini. Tapi dalam kelas free ada yang tanya, saya jawab. So kalau you terasa dengan apa saya cakap ni mungkin tak boleh nak terima, saya minta maaf. Saya tak ada niat pun nak jatuhkan siapa-siapa, dan saya tak ada kata pun leader-leader yang kat luar sana salah. Diorang ada cara diorang sendiri. So kita tak boleh marah mereka sebab diorang tak tahu, tak ada ilmu lagi. Tapi hari ni kita dah ada ilmu kan, kita dah belajar kan. So bila kita dah belajar ni, you lah yang kena set new standard. You lah yang kena set the new standard. Tak boleh lah awak kata, oh kenapa leader aku tak macam ni Tak boleh. Macam tu. Kan? Faham Terima kasih. So tu saya tak risau lah. Korang ni memang adalah orang-orang yang 5%. 5% yang memang insyaAllah lah buat betul-betul, jaga silaturahim ni, insyaAllah lah berjaya. Sebab kadang mungkin ada orang yang baru join kan, waktu tiba-tiba nampak angka ribu-ribu. Oh dia ni nak tengah buat closing MLM ni, ataupun tengah nanti kejap lagi datang lah tu. Tak kisah. Adakah saya marah? Saya tak marah. Sebab betul, apa yang dicakap itu betul. Betul tak? Dan dia pun tak masuk dari awal kan, dia masuk dah akhir-akhir. So kenapa saya nak marah? Faham tak maksud saya? Kan? Okay, alright, good. So yang ketiga nak kena buat apa? So yang ketiga ini dari part leader lah. Leader kena share lah planning dia. Okay, leader kena share planning awak dengan anak team. Sebab tu planning sejak awal bulan tu sangat penting. Dan kena admit. Admit ni maksudnya apa? Awak kena admit yang awak tak boleh nak capai target tu sorang-sorang. Awak perlukan anak tim awak. Baru betul. Kita admit. So admit, mengaku, dan barulah kita tu, lepas tu kita minta maaf. Kita kena admit dan kita kena selalu dan mudah untuk minta maaf pada orang. Kan? Minta maaf pada orang ni maksudnya apa? Contohlah kita nak buat 10,000. Nak buat 10,000 ni boleh buat sendiri, tak ada masalah. Tapi kali ni kita nak buat sama-sama. So admit dengan anak team, saya minta maaf bulan lepas saya mungkin banyak ke laut juga. Saya hilang fokus saya. Saya mengaku saya agak lari sikit fokus saya. Tapi kali ni untuk bulan 7 ni, awal bulan 7 ni, saya rasa kita kena buat comeback. Kita nak kena datang balik, semangat balik kita tu. Sebab saya tak nak buang masa lagi. So siapa-siapa yang betul-betul nak sahut, nak bersama saya, jom. So nampak tak? Admit, minta maaf, minta tolong. Tuan-tuan dan puan, pernah saya baca satu biologi ataupun satu cerita tentang presiden di Amerika. Okay, orang Amerika ni kita tahulah antara orang-orang yang sangat egonya tinggi dan rasa macam sangat individualistik. Orang-orang Amerika ni, orang-orang sana lah, memang kat sana, kalau orang Asia ni lebih kolektif, orang kat sana tu lebih individualistik. Maksudnya dia berdiri, memang bekerja dengan kaki sendiri. Dia dah jarang nak perlukan bantuan-bantuan orang lain. Tapi ada satu presiden Amerika, pernah dia masa dia punya public speaking tu dia buat apa tau? Dia mengaku salah dia dan dia minta maaf. Tahu tak apa jadi? Dia earn respect tau.
dia earn vote daripada orang tak suka. Tiba-tiba dia rasa macam serius lah awak perlukan saya, serius lah awak perlukan kita orang semua ni. Settle. Faham tak? Respect ni dia tak boleh saya dah share lah hari Jumaat lepas 5 tanda kepercayaan. Okay, 5 tanda kepercayaan. Yang paling rendah adalah force. Kita paksa anak tim kita buat apa yang kita nak buat tu secara paksaan. Yang kedua, kita buat fear. Kan, kita gunakan rasa takut dia. Kita takutkan dia, buat dia rasa rugi. Dia naik percayaan dia, tapi dia tak sehebat yang lain. Waktu kita bagi reward. Sebab tu kadang-kadang dengan tim kita suka bagi reward. Kan, memang kita bagi banyak reward, tapi kadang-kadang ada yang tak gerak juga. So kita tambah lagi ke tanggungjawab. So kita bagi reward, tapi ada dengan tanggungjawab. Dan last, kan, kita push dia, kita buat dia percaya. Dan kita buat sampai satu tahap dia buat apa yang kita suruh buat. Bukan sebabkan kita suruh buat, tetapi dia yang nak buat dengan love. Dan semalam, kalau tuan-tuan panjang sesi saya semalam saya ceritakan 5 keperluan manusia. 5 keperluan manusia. Okay, 5 keperluan manusia. Dan keperluan manusia ni yang ketiga itu connection dan love. So kenapa banyak sangat cikgu-cikgu luar sana tu, buku-buku yang hebat-hebat tu sangat tekankan love dan connection. Dalam agama Islam kita pun ajar untuk jaga silaturahim. Kan, sambungkan silaturahim untuk umrah rezeki. Kenapa? Sebab itu manusia adalah makhluk sosial. So apabila kita tentang sosial, bersosial lah dulu. Jagalah kebajikan dulu. Kan, dan sales tu akan datang. Boleh tak? Faham tak? Okay. And admit better dalam video ataupun hanya penulisan. Admit. Bagi saya admit penulisan pun okey dah. Ikut level masing-masing. Kan, ada orang dia suka voice note, ada orang dia suka buat Zoom. Tapi admit ni maksudnya admit betul-betul lah. Kan, admit bukan hanya sekadar awak menggunakan teknik marketing untuk manipulate. Waktu awak rasa orang akan buat bila nampak sedih. So awak admit. So kadang-kadang benda yang something bukan dari hati itu dia tak sampai ke hati. Terima kasih yang Sheila sebab tanya soalan yang bagus. So penulisan boleh, voice note boleh, video boleh, nak buat sesi Google Meet ke Zoom ke pun boleh juga. Boleh So Alhamdulillah. So terima kasih pada 333 orang yang ada hari ini. Saya sangat-sangat teruja dan terima kasih. Saya rasa hari ini adalah rekod paling tinggi saya rasa. So hari ini adalah rekod paling tinggi. So kalau you guys rasa kan untuk dapatkan last kan, so yang keempat ni bagi saya paling penting. So kalau you nak bangkitkan anak tim awak, okay, so saya dah share 3 point. Yang pertama, letakkan target. Okay, dan yang kedua kan, tunjukkan ni appreciation dan share untuk bulan Julai, bulan lepas. Dan yang ketiga, kena share planning dia. So dah share planning, admit, minta maaf, minta tolong. It's okay untuk rasa kita ni tak mampu buat sorang-sorang. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan respect tersebut. Okay. Dan yang keempat, kalau you guys nak yang keempat, boleh tak kalau kita buktikan hari ni kita boleh dapat 400 orang. Yes. So tolong share, panggil kawan-kawan yang lain-lain. So nak dapat yang keempat ini yang paling penting sekali. So kalau you ada yang keempat ni, InsyaAllah lah 1, 2, 3 dan digabungkan yang nombor 4. Nombor 4 ni akan jadi pelengkap segala-galanya lah. Penutup ataupun cantik lah packaging itu, InsyaAllah. Okay, tolong share, panggil kawan-kawan. Terima kasih Awi, Nazrin masuk FYP Allahu Akbar, terima kasih. Share kepada semua leader-leader dalam tim saya. Terima kasih Afiq. Tak apa, dapat ke tak dapat is okay. Yang penting awak ada contribution and untuk bantu hari ni kita dapat 400 orang. So kalau dapat tak apa, tak dapat pun is okay. Okay, so siapa-siapa yang baru masuk, terima kasih sekali lagi. Okay, tolong share dengan saya ataupun jangan lupa pergi follow saya kat bio saya tu ada link Telegram. So kalau tak nak tertinggal, join group Telegram tersebut. Alright, terima kasih semua. Ya Allah,
Kan anak-anak team Fi wajib tengok. Terima kasih Fi. Terima kasih Kak Fi. Nak tanya, reward anak team kena bagi semua anak team or ada yang win saja? Bagi saya contohlah, yang ada wins, kalau lah you tak boleh, tak ada bajet banyak, bagi certification pun boleh. Bagi sijil penghargaan pun boleh. Itu pun dah bagus dah. Kadang-kadang kita pun dah jarang kan dapat certification, dapat sijil kan. So gunalah formula-formula ni, insya-Allah lah anak team you akan sangat positif, sangat rasa kita sebenarnya create apa tau, menggunakan top agent, agent aktif, agent paling power, agent paling banyak ni. Kita nak membina satu self belonging. Bila anak team tu rasa, contohlah dia rasa macam dia menyumbang. Dulu dia start team kita 2 orang, sekarang dah 10 orang, dah jadi 20 orang, dah jadi 40 orang. Anak team suka. Sebab apa? Sebab dia ada. Faham tak? Contohlah bila grup kita ni capai certain amount of target, okay, kita beli satu barang, item, menjadi simbol, kan? Menjadi simbolik kita punya achievement team kita. Contoh, bila capai satu target ni, kita beli apa? Kita beli, saya tak tahu nak beli apa. Macam beli TV ke, kan? So TV tu dah ada, nanti one day dah boleh berkumpul balik. So TV tu kita akan pasang kat kita punya office, contoh. So macam tu lah. Faham so try. Alright. Dan last but not least, so terima kasih pada semua yang share. It's okay. Saya rasa hari ni pun saya punya win juga. Kita dah pecah rekod kita, kan? Dah ada 340 orang. Bagi saya tu pun dah kira okay dah. So siapa yang belum follow saya, boleh follow saya. Dan jika belum follow, belum join ke Telegram, follow lah, ataupun jom kat Telegram. So Telegram tu kat bio link tu, tekan je masuk. Alah, dah nak last ke? Dah pukul berapa ni Atika? 4 minit lagi nak habis dah. 4 minit lagi dah nak habis dah. Okay. So buat kat IG tak? Saya tak buat kat IG sebab susah. Bukan susah lah, dia macam ni banyak sangat dia punya technical. So ada recording tak untuk hari ni? Ada, don't worry. Saya selalu buatkan anak tim saya rasa dia orang semua satu family. Susah-susah sama-sama, senang sama-sama. Terima kasih. Tapi ingat, satu benda yang saya nak pesan anak tim tu manusia. Anak tim tu manusia. Ini bukan poin yang keempat bukan. So anak tim itu manusia. Okay, saya kena ingatkan anak tim itu manusia. Dan manusia ni sifatnya lemah. Okay, sifatnya lemah. Hatinya berbolak-balik. Saya tak tahu AJ dia macam mana, tapi maksudnya berbolak-balik lah. Okay, so apabila kita letak kita punya pengharapan kita ni pada seorang manusia, biasanya kita akan kecewa. Okay. Sebab tu kita kalau boleh, memang anak tim kita ni macam family, kan? So kita rasa macam kita nak buat segala apa yang kita buat ni untuk mereka. Betul lah. Tetapi you kena faham, anak tim tu tetap seorang manusia. Okay sir, dalam Telegram dekat mana nak dapat link? Link yang mana ni Syailah? Kalau link untuk kelas-kelas kemarin nanti saya update. Nanti saya update, don't worry. Okay. Alright, so anak tim itu manusia. Manusia itu sifatnya lemah dan hatinya berbolak-balik. Sebab tu kita selalu minta dengan Allah supaya Allah lembutkan hati-hati anak tim kita. Kita zikirkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebab apa? Sebab kita nak sentiasa boleh. Sebab pemilik hati itu Allah. Okay, pemilik hati itu Allah. So kalau Allah tu kata awak, customer tu join awak, anak tim tu join awak, dia join. Faham sebab tu kalau boleh, pengharapan kita tetap pada Allah. Tapi kita try untuk buat yang terbaik untuk anak tim kita, InsyaAllah. Okay. Rasa Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. So apabila kita nak berurusan dengan anak tim, zikirkan Ya Latif. Okay. Alright. So terima kasih pada 332 orang yang ada hari ini. Dan semoga kita akan jumpa esok pada waktu yang sama. So untuk poin yang keempat ini adalah jadilah leader. And jadilah leader. Jadi leader yang proven.
jadi leader yang proven. Enough said. Dah. Nombor yang keempat, kalau awak nak bangkitkan anak tim awak nak semangatkan balik anak tim awak. So yang pertama, awak tunjukkan target untuk bulan ni nak kena buat apa, tunjukkan dia punya roadmap nak kena buat apa. Yang kedua, awak menghargai semua effort-effort, pencapaian-pencapaian yang dia buat pada bulan Jun, kecil ke besar. Kalau langsunglah tak ada pencapaian, kita cari satu pencapaian yang kita boleh raikan dia. Nampak tak betapa hebatnya leader ni? Kalau contohlah anak tim kita tu pun bengong sangat, tapi kita cari dorang, carilah satu title yang kita boleh bagi hadiah kat dia. Bagi hadiah kat dia. So itu bang. Dan yang ketiga adalah kita sebagai leader ni yang dulu kena admit, kena minta tolong, kena ucap terima kasih, kan? Dan insya-Allah. So jadilah leader yang proven. So leader proven tu maksudnya apa? Leader yang boleh guide. Okay, leader yang boleh guide. Leader yang ada achievement. Okay, leader yang lead by example. Terima kasih yang bagi ayat ni. Barulah betul, tuan-tuan dan puan. Baru betul. Nak tak nak kena ada proven. Kena prove. Ada hasil. Awak nak lead orang, tapi kalau awak tak buat, macam mana? Faham tak? Boleh? Alright. So tuan-tuan dan puan, tolong saya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sesi hari ni, kan? Dan semoga insya-Allah esok kita akan jumpa sekali lagi. Dan esok adalah hari Jumaat, dan hari Jumaat adalah hari yang terakhir untuk minggu ini, dan besok pun kita adalah hari yang terakhir untuk minggu ini, dan kita akan start balik hari Isnin. So 2 hari tu jangan cari saya kat TikTok, okay? Awin, lead by example tu macam mana? Lead by example tu adalah kita buat apa kita cakap. Buat apa yang kita cakap. So contoh kalau kita cakap suruh buat marketing, kita dulu buat marketing. Begitu. Okay? Faham So Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada semua orang yang ada hari ni. Saya have fun. Banyak juga saya buat sharing hari ni sebenarnya. Tahu tak, hari ni saya tak tahu nak share apa. Tapi disebabkan tajuk hari ni, terima kasih pada Haikal and dalam geng-geng dalam Telegram yang membantu saya untuk dapatkan satu tajuk. Dan Alhamdulillah, bila saya dapat satu tajuk tu, pengolahannya jadi macam ni lah, kan? Pengolahannya tu jadi macam ni. So terima kasih pada semua orang. Dan if you guys memang suka dan minat cara saya mengajar, dan you boleh terima sangat apa yang saya sampaikan ini, dan kadang-kadang tajuknya pun macam macam ni nak bagi anak team, kan? Saya suka buat tajuk-tajuk macam tu. Saya suka bawa tajuk-tajuk yang you rasa macam lah tu pun tak reti. So saya akan bawa lebih deep dan lebih deep. Boleh So siapa yang belum join saya kat dalam Telegram, tolong join dalam Telegram. So Alhamdulillah dalam tu ada lebih kurang 5,000 orang. Dan semoga makin lama makin ramai. Dan saya nak tengok 329 orang yang ada hari ni. Kita akan jumpa esok. Okay, kita akan jumpa esok. So sambil-sambil tu, jika anda rasa tak nak anak-anak tim anda tertinggal ke, kan, so insyaAllah everything boleh tanya saya dalam grup Telegram, dan masukkan tim awak dalam Telegram. Okay, link Telegram berada di bio. Okay, link Telegram berada di bio. Alright, so itu sajalah kot daripada saya. So mungkin saya tak ambil soalan, tapi saya akan bawa soalan ataupun jawab soalan pada awal-awal hari esok lah. Faham Alright, so saya nak ucapkan terima kasih, nak letakkan penghargaan pada semua orang. So saya try untuk say semua nama: Syakira, Siti Khorijah, Rose, Siti Rina, Shima, Nida Mukti, Izzatul Amani, Cahaya Rose, Krisalis Nurul, Cik Yaya, Melati Mel, and L, Ibu Nurai. Terima kasih Ibu Nurai, kan? Puan Hidayah, Kal, Saiful, Umi, Cok Doli, Priti Zinta, Kucing, and Ita, Aisyah Muda, Luka, Ayu Nabila, Fat, kan, Syahira, dan semua orang yang ada hari ni. Thank you so much. And Jannah, terima kasih Jannah. So terima kasih semua, dan semoga insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi esok pada pukul 11.30. Okay, so ingat pesan saya, jangan lupa join grup Telegram dan have fun dalam grup tersebut. Sebab apa? InsyaAllah lah dalam grup tu tak ada orang-orang yang pelik-pelik sangat.
So kalau yang pelik-pelik tu memang posting-postingnya saya akan delete je. Kan suka hati aku lah kan, rumah aku kan. Okay, itu saja daripada saya. Saya Sedharma, your favorite closing specialist untuk hari ni. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari sendiri. Kan, saya minta maaf, saya tak sempurna dan tak mungkin bakal sempurna. Dan semoga apa yang kita belajar hari ni Allah berkati dan sampaikanlah pada kawan-kawan kita lain. Okay? Ingat, sampaikan pada kawan-kawan kita lain. So, kita tangguhkan sesi hari ni dengan tahfiz qiraah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafus illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So insyaallah nanti kalau ada benda-benda yang win ataupun benda-benda yang best nak share dengan saya, ataupun apa-apa soalan nak share dengan saya, PM saya secara personal ataupun tag saya kat TikTok ke kat IG ke, don't worry. So insyaallah So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah dan saya sendiri. So hari ni guys, jom ulang sama-sama apa yang saya cakap ni. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ni. InsyaAllah dengan izin Allah, satu hari nanti kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi